Selamat pagi dan shalom damai sejahtera bagi kita semua pada malam hari ini. 亲爱的弟兄姐妹们，大家平安。 Hari ini kita merenungkan satu tema, yaitu konsep kita mengenai siapakah Allah itu akan mempengaruhi sikap kita di dalam doa kita. 今天我们要思考的一个主题就是我们对上帝的观念将影响我们的祷告。 Mari kita sekali lagi berdoa. 我们同心祷告。 Bapa di dalam sorga, terima kasih karena kami boleh mengenal Engkau, ya Tuhan, melalui Yesus Kristus Tuhan kami, yang sudah datang ke dalam dunia menjadi manusia sama seperti kami, sehingga kami punya jalan masuk pengenalan akan Engkau, ya Allah. Allah yang sejati, Allah yang benar. Nah, karena itu Tuhan, biarlah kami terus bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau, sehingga kami boleh menjalani hidup kami, Tuhan, dengan benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami bermohon. Amin. Nas firman Tuhan yang kita coba lihat pada malam hari ini adalah Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. 我们今天晚上要读的经文就是在马太福音6章5到9节。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia saja. Dan apabila kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dan selanjutnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kalau kita melihat bagian ini setidaknya ada 3 pengenalan akan Tuhan dan juga 3 sikap berdoa. 我们在这段经文我们可以看到关于上帝的观念，还有3个关于我们祷告的态度。 Bagian yang pertama berbicara mengenai orang munafik. 第一段呢，讲关于就是那个假冒伪善的人。 Orang munafik ini sebenarnya yang dikategorikan di sini adalah orang yang beragama. 假冒伪善的人呢，就是那个有宗教的人。 Tetapi mereka kemudian salah di dalam konsep mereka mengenai Allah. 但是他们对上帝的观念却有了错误， Dan karena itu akhirnya mereka terperangkap di dalam pandangan yang salah mengenai Allah dan juga mempengaruhi sikap mereka yang salah di dalam berdoa. 最终他们对上帝有错误的观念，也影响了他们有错误的祷告态度。 Mereka menjadi orang munafik seolah-olah mengagungkan Tuhan, tetapi sebenarnya mereka ingin menonjolkan diri mereka sendiri. 他们是假冒伪善的人，因为他们看起来好像是要高举上帝，但其实是想要高举自己。 Lalu ada bagian yang kedua dikatakan adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. 第二段呢，说关于那些不认识上帝的人， Nah, kalau dalam bagian ini sebenarnya adalah menunjuk kepada orang-orang kafir. 那就是外邦人。 Mereka berpikir dengan satu formula doa mereka bisa mempengaruhi Allah itu untuk mengabulkan permintaan mereka. 他们想用某个祷告的方式就能影响祷告的结果。 Lalu bagian yang ketiga mengenai kamu tidak demikian. Kamu adalah anak-anak Allah. 但是第三段说，你们并不是如此，因为你们是上帝的儿女。 Bagian yang ada 3 kata yang terus diulang di sini, kamu harus ingat Allah itu adalah Bapamu. 在这里不断的重复，你们要记得，上帝是你们的父， Bapa itu melihat. 上帝是会看到的。 Bapa itu mengetahui apa yang kamu perlukan bahkan sebelum kamu minta kepadanya. 上帝在你讨之前都已经知道你需要什么， Maka dikatakan, maka berdoalah demikian. Demikian yang diajarkan mengenai
doa Bapa kami. 所以在这里写说，所以你们要这样祷告：我们在天上的父。 Di sini sekali lagi saya kembali ke tema kita bahwa pemahaman kita mengenai siapakah Allah itu akan mempengaruhi sikap kita di dalam berdoa. 这里就回到我们的主题，我们对上帝的观念将会影响我们祷告的态度。 Saya ingin membuat satu perbandingan saja ya pada malam hari ini, bukan mau sesuatu yang negatif. Coba kalau kita melihat pandangan orang Buddhis mengenai doa dan siapa Tuhan yang mereka percaya. Saya sengaja mengutip langsung dari satu video ini di TikTok juga ya, dari pemuka agama Buddhis. 今天晚上我要做一个对比，是关于佛教和基督教关于祷告的观念，从 TikTok 起的。 Coba bisa ada suaranya? Di agama Buddha itu sebenarnya tidak percaya in the power of pray, tapi the power of action. Betul begitu nggak Bante? Mohon pencerahannya. Thank you. Betul. Tentang berdoa, ya. Memang kita nggak ada berdoa dalam arti meminta-minta to any supreme being. Nggak ada. Berdoa kita nggak seperti itu. Ya, any. Ya. Bahkan Buddha di dalam sutta mengatakan begini, kalau ayu wana suka bala biasa, kalau usia panjang, kebahagiaan, kerupawanan, kecerdasan, kesehatan, bisa memiliki banyak pengikut dan popularitas, bisa didapatkan dengan cara berdoa, maka per hari ini semua orang sudah mendapatkannya. Setuju nggak Frankie? Setuju ya? Kita bisa akhirnya expand statementnya dari Buddha tadi dengan kata-kata yang lain. Misalkan, kalau kekayaan bisa didapatkan dengan cara berdoa, maka hari ini semua orang sudah kaya. Setuju? Kalau kebahagiaan bisa didapatkan dengan cara berdoa, maka per hari ini semua orang sudah bahagia. Ya. Faktanya masih banyak penderitaan di muka bumi ini, walaupun banyak orang yang berdoa. Sehingga saya dulu sering mengatakan bahwa berdoa bukan cara yang cerdas untuk mengelola kehidupan ini. Ya, saya beri contoh. Kalau Frankie menanam benih mangga, tanam benih mangga di tanah yang tepat, kira-kira Frankie masih perlu setiap hari berdoa mudah-mudahan benih mangga ini munculnya nantinya bisa menghasilkan buah mangga ya. Mudah-mudahan benih mangga yang saya tanam jangan menghasilkan rambutan ya. Perlu nggak sih? Nah, kalau kamu sudah menanam benih mangga dan kamu ingin buah mangga, supaya benih mangga yang kamu tanam itu bisa menghasilkan buah mangga, perlu kamu doain nggak? Enggak perlu. Hah? Iya, enggak semuanya juga, yaitu nasib. Bukan, maksud saya itu ceritanya panjang karena itu ada buah karma buruk kamu gitu. Kalau kamu akhirnya enggak mendapatkannya, itu ada karma buruk yang bisa dijelaskan. Nanti kamu baca itu buku Karma, Pusaran Kelahiran dan Kematian Tanpa Awal itu. Di situ hukum karma dari terciptanya samsara, terciptanya alam semesta sampai bagaimana seseorang harus keluar dari siklus kelahiran dan kematian itu saya jelaskan. Nah, dengan kata lain, dengan perumpamaan kamu tanam benih mangga tadi, apa yang kamu lakukan? Kamu nggak perlu berdoa, ya. Tapi apa yang harus kamu lakukan? Cukup disirami saja, diberi pupuk, dipastikan dia tumbuh subur, pasti dia akan berbuah. Nah, kehidupan itu kayak begitu saja. Kehidupan kayak begitu. You are your own creator. Ya, oke. Kita sampai situ ya, karena agak panjang videonya, nanti kita nonton ceramah Buddhis pula ya. 因为视频也长，我们看到这里而已。 Next slide berikutnya coba. Jadi kalau kita melihat ini satu contoh aja, saya tidak sekali lagi tidak sama sekali tidak bermaksud menjelekkan ya atau apa. Ini satu pandangan yang sebenarnya sangat logis. Tetapi kalau kita ya silakan sorry. 这只是一个例子，不是要去破坏某个宗教，但是非常理性的一个结论。
Tetapi konsep yang logis ini sebenarnya berakar kepada satu pandangan bahwa sebenarnya tidak ada Tuhan pencipta yang personal dalam dunia ini. 在这理性的观念呢，他说，在这个世界上是没有创造主的， Yang bisa mengatur kehidupan manusia, tidak ada. 没有任何创造者可以掌控人的生命。 Walaupun Buddhisme itu sebenarnya percaya kepada dewa, dewi atau yang lain yang di bawah, tetapi mereka tidak percaya Allah yang personal. 虽然佛教呢相信有很多小神明，但是他没有相信有任何一个的创造主或者有一个神。 Maka logis sekali ketika mereka mengatakan kalau kamu tanam mangga yang perlu kamu lakukan bukan berdoa tetapi menyiramnya dengan baik. 所以他们说，如果你种芒果树的话，你就不必祷告了，你只好好的去浇管它就好了。 Karena Buddhisme percaya kepada bahwa seluruh kehidupan yang diatur oleh hukum-hukum alam dan hukum karma. 因为对他们的宗教来说，这一切都有自然的规律，并且因果论。 Dan tadi kata yang terakhir sangat menarik sekali bahwa kita manusia ini adalah creator, adalah pencipta sendiri. 然后他刚才最后说呢，我们每个人自己都是创造者。 Nah, bagi mereka itu maka dikatakan di sini, dikatakan doa itu tidak perlu. 所以对他们来说，祷告是不需要的。 Yang harus dilakukan adalah bertindak. 我们需要的是行为。 Nah, ini salah satu contoh mengenai bagaimana konsep mengenai Allah itu mempengaruhi sikap di dalam berdoa. 这就是其中一个例子，我们对上帝的观念会影响我们祷告的态度。 Saya ingin mengajak kita melihat isme yang lain. 我来邀请大家来看其他的教。 Jadi ini sedikit agak teoritis ya, tetapi nggak apa-apa lah. Ini kombinasi antara praktis dan teoritis. Jadi di dalam ibadah doa kita. 这个虽然有一点理论性，但是我相信每个人在祷告会上也可以学习这样的一点东 Maksud 西。 saya biar kita mengerti mengapa kita berdoa, bagaimana kita berdoa. 好让我们知道为什么我们要祷告，我们该如何的祷告。 Jangan seperti ada satu orang jemaat ditanya oleh pendetanya, 不要好像有某个会友，然后牧师问他： kamu suka berdoa? 你喜欢祷告 Oh, 吗？ saya setiap hari berdoa. 我喜欢祷告，每天都在祷告。 Kepada siapa berdoa? 对谁祷告呢？ Nggak tahu, pokoknya aku berdoa. 我不知道，总之我有祷告就好了。 Jadi pokoknya berdoa. 总之我有祷告就好 Kepada 了。 siapa berdoa? Dia tidak tahu, tidak begitu jelas. 向谁祷告不知道，不重要。 Jadi kita kembali ke bagian ini. Saya ingin mengajak kita melihat beberapa isme ya. Yang pertama adalah pandangan modern mengenai Allah dan mengenai doa. 第一个就是现代观关于祷告还有上帝。 Yang pertama itu sebenarnya yang kita kenal sebagai ateisme. 第一就是我们所知道的无神论， Ateisme mengatakan Allah itu tidak ada sebenarnya. 他们说上帝其实不存在。 Yang bagian yang isme yang kedua disebut yang mirip dengan itu adalah agnostisme. 第二就是不可知论， Dia tidak menyangkal adanya keberadaan Allah. 他否认人能够确认上帝是真正存在的。 Tapi mereka mengatakan bahwa kita bisa tahu bahwa Allah itu ada, tidak mungkin. 我们身为人，不可能够知道上帝是否存在。 Dan sebenarnya itu berakar di dalam satu filsafat atau isme yang disebut dengan rasionalisme. 这个的来源就是从理性主义， Bahwa pengetahuan kita Allah itu di luar kemampuan akal budi kita. 就是认为上帝呢是超越人的理性的。 Maka akibatnya kalau orang menganut pandangan yang seperti ini, 如果人有这样的信仰的话， dia akan berfokus pada apa yang bisa diamati saja. 他只会专注于他肉眼能够看到 Dia 的， berfokus kepada kemampuan manusia untuk menyelesaikan masalah. 他只专注于人解决事情的能力。 Dan mereka mengatakan kita tidak perlu bantuan daripada Tuhan atau apa yang di luar kita.
他们觉得我们不需要任何神明的帮助。 Sebenarnya Buddhisme itu mungkin sedikit mirip dengan ateisme. 其实佛教也有一点像这种的教， Karena itu doa itu tidak perlu dan tidak penting. 因为他们认为祷告是不重要、不必要的。 Semoga tidak ada yang punya pandangan demikian. 希望在这里没有人相信这样的理论。 Kemudian next kita melihat juga konsep sebenarnya pramodern mengenai siapa Allah itu. 然后我们接着看前现代观点关于上帝。 Saya mengambil dua isme saja, yaitu politeisme dan panteisme. 这里有多神论，还有泛神论。 Politeisme itu percaya ada banyak ilah-ilah atau Tuhan yang mengatur dunia dan kehidupan. 多神论相信有很多的神明来掌控这个世界， Karena ada banyak Allah yang ada ini, maka tidak ada yang berkuasa penuh tunggal. 因为有很多的神明，没有任何一个神明是完全掌权的。 Maka ada banyak ilah itu, mereka mempunyai fungsi dan peran masing-masing. 所以这种不一样的神明有不同的功能和角色。 Ada yang bertugasnya di gunung, ada yang di sungai, ada yang di darat, ada yang di pohon dan lain sebagainya. 有的在山上，有的在河，有的在树上。 Dan karena itu ketika manusia berdoa, 所以当人类祷告的时候， dia akan mencari Allah yang sesuai kebutuhan dia pada saat itu. 他会寻找符合自己需要的上帝。 Maka kalau kita pergi misalnya ke perkampungan nelayan di Bagan Si Api-Api atau di daerah-daerah nelayan atau pantai, 如果我们去某个农村是以渔夫为生的， mereka sebelum berlayar atau mencari ikan, mereka akan berdoa kepada dewa laut atau dewa sungai itu. 他们如果去捕鱼之前呢，通常会向海神或者河神拜拜。 Kalau petani menanam padi misalnya di Pulau Jawa, mereka dikatakan menyembah, memberi sesajen kepada Dewi Sri yang bisa menumbuhkan padi itu dengan subur. 如果在种米的农村呢，可能会去拜某些 Dewi Sri 或者这种神明，好让他们的种的东西可以很肥沃。 Maka doa itu adalah kita mencari Allah yang sesuai untuk menjawab kebutuhan kita. 所以他们祷告呢，只是寻找符合自己需要的神明。 Yang selanjutnya disebut panteisme. 下一个就是泛神论。 Ini satu isme yang mengatakan bahwa di dalam segala sesuatu itu ada roh yang ilahi. 他们相信在万物之中有神明， Jadi di dalam batu ada roh, dalam manusia ada roh, dalam hewan anjing ada roh, dalam singa ada roh, dan di dalam setiap benda baik makhluk mati maupun makhluk yang hidup sebanyak itu ada roh-roh di dalamnya. 在石头、桌子、小狗，任何一个东西，他们觉得都有神明，都有灵魂在里面。 Maka boleh dikatakan bahwa setiap benda dan manusia itu adalah Allah kecil. 所以每一个人、每一个物件就是小神明。 Dan di situ tidak ada perbedaan antara pencipta dan ciptaan. 然后造物主和被创造物是没有区别的。 Panteisme ini mengambil satu bentuk yang baru di dalam zaman modern disebut New Age movement ya. 在新时代运动里面呢，泛神论有一个新的模式。 Maka apa yang disebut dengan doa dalam pandangan ini? 在这种模式里，祷告是什么呢？ Yaitu untuk mengembangkan energi, kekuatan yang ada di dalam diri kita. 就是为了要发展我们每个人的个人能量， Mengembangkan potensi diri kita. 然后发展我们的自我潜能， Dan menghilangkan segala penghalang-penghalang yang bisa menghambat potensi atau energi itu bekerja di dalam diri kita. 然后要除去一切能够阻止我们发展自己潜力的那些障碍。 Saya kira juga tidak ada orang yang punya pandangan demikian di tempat ini. 我也希望在这里没有人有这种的观点。 Oke, next ya. Ini yang umum yang kita selalu kenal yaitu monoteisme, 下一个是我们每个人知道的，就是一神论， yaitu agama atau isme yang percaya satu Allah saja sebagai pencipta, penguasa, pengatur segala sesuatu.
就是只有相信只有一个上帝是创造者、掌权者。 Contoh yang sangat jelas adalah Islam, 比如说伊斯兰教， kemudian Yahudi, orang Yahudi atau Ya. agama Yahudi. 然后有犹太教， Dan mereka sangat menekankan bahwa Allah itu adalah satu-satunya absolut, hanya monoteisme, hanya tunggal saja. 他们强调绝对只有一位上帝， Mereka sangat menekankan kuasa Allah yang absolut. 他们也强调上帝的绝对全能。 Mereka sangat menekankan bahwa segala sesuatu ini sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah. 他们也强调，其实世上的一切是上帝所指定的。 Dan ciptaan itu berbeda sekali dengan pencipta dan maksudnya dia tidak bisa melakukan apapun untuk melawan kehendak daripada pencipta. 然后创造主还有被造物也有很大的区分。 Nah, di sini juga mereka sangat menekankan keteraturan dan hukum-hukum alam dan hukum-hukum dari Allah. 他们也非常的强调自然力与上帝的次序。 Sini sebanyak satu sisi yang baik boleh katakan adalah monoteisme sangat memberi penghargaan yang tinggi terhadap kemutlakan Allah dan kekuasaan Allah. 在这里我们可以看到，一神论是非常高举上帝的主权， Tetapi monoteisme ini bisa juga jatuh di dalam pandangan fatalisme atau takdir atau nasib. 但是也很容易的陷入一个宿命论或者是一个已经是轮回已经命定的一个观念。 Mungkin karena itu ada lagu takdir memang kejam ya. 然 Ada 后 ya. 有一个歌就是宿命真的很残忍， Jadi kalau dipukul suami udah takdir. 如果被老公打的话，那个是你的命； Ditinggal oleh pacar udah takdir. 被爱人离开的话，是你的命运。 Dan akibatnya juga segala sesuatu yang salah dilemparkan kepada Tuhan kan. Ini kan Tuhan sudah tetapkan. Suami saya pukul saya, suami saya tinggalkan saya, udah ditetapkan. 如果生命里面有某个东西出错，老公打我，老公离开，全部都是上帝的错，命运的错。 Maka manusia itu seolah-olah tidak bisa berbuat berdaya apapun. 就好像人类是完全无能为力的。 Kadang-kadang sampai ekstrimnya doa itu sebenarnya tidak ada gunanya, itu sia-sia. 更极端的人会想，祷告根本是没有用的。 Yang selanjutnya yaitu kepercayaan Kristen, yaitu mengenai Allah Tritunggal. 下一个，我们来看基督教的信仰，就是三位一体的神。 Di sini kita bisa melihat bahwa keunikan kita mengenal Allah itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu mempengaruhi sikap kita di dalam berdoa. 这里我们可以看到，我们相信三位一体的神，也将会影响我们祷告的态度。 Orang Kristen percaya bahwa Allah itu satu sebenarnya, satu di dalam esensinya, tetapi ada tiga di dalam pribadinya. 其实基督教相信上帝只有一个，但是有三个位格。 Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sebenarnya satu, tapi ada tiga pribadi yang mempunyai relasi yang sangat sempurna. 其实我们的相信的上帝只有一个，但是我们有圣父、圣子、圣灵，他们有着非常完美的关系。 Jadi dia bukan monoteisme mutlak atau absolut, 它不是完全的一神论， tetapi Allah yang satu itu ada di dalam tiga pribadi. 但是有一位神是有三个位格。 Maka kita bisa melihat konsep ini juga mempengaruhi bahwa sebenarnya hanya di dalam konsep Allah Tritunggal itu yang bisa melihat bahwa seluruh esensi kehidupan itu adalah kasih. 在这个三位一体的观念，我们可以学到关于爱的观念。 Karena Allah di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu yang memberi contoh bahwa mereka mengasihi satu sama lain di dalam kesempurnaan. 因为三位一体的上帝、圣父、圣子、圣灵给我们一个例子，他们的完美的爱彼此。 Kita coba bandingkan dengan konsep Allah politisme Allah itu bersaing satu sama lain.
还有一种的观念，就是很多的神在彼此的竞争， Ataupun Allah monoteisme di mana dia satu-satunya, kepada siapa dia berbicara? Kepada dirinya sendiri. 或完全的一神论，他要和谁说话呢？和他自己说话吗？ Maka kita bisa melihat bahwa Allah Tritunggal itu membawa kepada kita bahwa hidup itu adalah hidup yang benar, itu adalah hidup yang berrelasi satu sama lain. 三位一体的上帝教导我们，正确的生活是与人连接的生活。 Bagaimana kita mengenal Bapa dan Roh Kudus ya di dalam satu kesatuannya. Alkitab mengatakan kita mengenal Bapa itu melalui Yesus Kristus. 我们如何认识三位一体呢？圣经告诉我们，我们认识上帝天父是透过耶稣基督。 Allah menjadi manusia di dalam Kristus itulah yang menjembatani pencipta dengan ciptaan. 上帝道成肉身，成为了我们认识上帝的梁桥， Menjembatani antara yang kekal dengan yang sementara. 成为永恒与肉身的梁桥， Menjembatani antara yang rohani dan yang materi. 让属灵的和肉体的能够连接。 Maka secara cepat kita bisa melihat kalau kita mengenal Allah Tritunggal yang demikian, 如果我们认识这样的三位一体的上帝， maka doa itu adalah sebagai relasi dan persekutuan dengan Allah Tritunggal. 那么我们的祷告就是成为我们与三位一体上帝的一个连接和团契。 Bukan sekedar tadi dikatakan orang yang tidak mengenal Allah, doa itu menjadi mekanis. Seolah mengucapkan doa tertentu kita bisa mengatur Allah, tidak. 不好像不认识上帝的人祷告，就好像机械的，就好像我们说某个祷告，我们的愿望就能够达成。 Hubungan yang terus bertumbuh dan dinamis dengan Tuhan itu. 但是我们的连接，我们的关系是活泼不断的发展的。 Itu sebabnya kalau kita mempelajari kehidupan orang Kristen, kadang-kadang waktu kita pertama kali percaya atau sebelum percaya, Tuhan itu seperti selalu hadir dan setiap saat menjawab doa kita. 如果我们观看一个基督徒的生命，当他们常开始相信的时候，上帝就好像每时每刻与他们同在，应允他们的祷告。 Sama seperti kalau anak kita masih bayi, apa yang dia minta, apa yang dia teriak, kita akan berespon dengan cepat dan menjawabnya. 就好像如果我们孩子很小，还婴儿的时候，他们讨什么，我们就立刻给他们什么。 Tapi kalau dia sudah bertumbuh dewasa dan kita ingin mendewasakan dia, maka kadang-kadang kita tidak menjawab permintaannya. 但是如果他们已经长大了，有时候我们不会应允他们的要求。 Kita ingin membentuk dia untuk mengenal kehidupan ini. 我们要让他认识这个生命， Kita ingin dia menjadi orang yang kuat di dalam realita kehidupan. 我们要他成长，成为一个坚强的人。 Demikian juga Allah Bapa kita itu mungkin saja tidak menjawab doa kita. 我们的上帝也是如此，可能他不会应允我们的祷告， Mungkin saja itu adalah tanda bahwa Anda sedang menuju kedewasaan. 这可能是你要长大的一个 Jadi 标记。 jangan cepat putus asa kalau tidak dijawab doa. 如果你们的祷告不蒙应允的话，不要灰心。 Dan juga berpikir yang positif bahwa Allah ingin memberi yang lebih baik, terbaik kepada kita. 我们要想，可能上帝正在预备更好的给我们。 Maka doa itu adalah relasi, doa itu juga adalah pengenalan kita akan Allah. 所以祷告是我们与上帝的关系和我们如何认识上帝。 Melalui doa kita makin mengenal dia, makin mengasihi dia, dan mau melayani dia. 透过祷告，我们越来越认识他、爱他，并且服侍他。 Inilah sebanyak ukuran daripada doa. 这就是祷告的标准。 Bukan soal hanya doa saya, kebutuhan saya dijawab. Tetapi apakah kita makin mengenal dia, makin mengasihi dia, makin mau melayani dia. 不只是我们的祷告，我们的需要是否得到应允，但是我们是否更认识他、更爱他、更要服侍他。 Maka doa sebagai relasi dan pengenalan itu seharusnya membawa satu perubahan rohani dalam diri kita. 所以，如果祷告是一种与上帝的连接，应该对我们的生命带来改变。
satu relasi dengan Tuhan yang begitu intim yang membuat kita mengetahui kehendak Dia dan tahu bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik untuk kita. 与上帝亲近的关系，使我们能够明白上帝的旨意，知道他的旨意对我们是最好的。 Maka seharusnya doa dalam perubahan itu mengubah motivasi dan tujuan hidup kita. 所以祷告应该改变我们生命的目标，还有我们的动机， Dan juga mengubah karakter dan sikap hidup kita. 也要改变我们的人品与态度。 Maka kalau orang benar-benar berdoa, 所以，如果人真正的祷告， dia akan diubahkan oleh Tuhan. 他的生命必定得着改变。 Semoga kita adalah orang-orang demikian. 希望我们每个人都是这样的人。 Jadi kita sudah melihat bahwa konsep kita mengenai Allah itu bisa mempengaruhi sikap pandangan dan pandangan kita mengenai doa. 所以我们可以看到，我们对上帝的观念会影响我们祷告的态度。 Nah, saya kira di dalam konsep Allah Tritunggal itulah yang tanda kutip ya paling sempurna untuk melihat siapakah Allah dan bagaimana berdoa yang benar. 我个人认为，三位一体的上帝的这个观念是最完美的，使我们能够认识上帝，并且知道怎么样祷告。 Dan kiranya Tuhan memberkati kita. Kita sampai di sini dulu karena waktu kita ya. Next latihan doa masih ada sambungannya ya. Banyak kita terus mau datang. Jadi ada seri bersambung lah ya. Jadi, 讲到在这里，因为时间的关系，我们下次祷告会再讨论。 next mungkin saya akan bicara yang tadi saya sebut bahwa kadang-kadang kita merasa begitu intim dengan Tuhan, tapi kadang-kadang kita merasa begitu jauh daripada Tuhan. Bagaimana dalam kondisi spiritualitas yang seperti itu? 下一次可能我会讨论，有时候我们和上帝觉得很亲近，有时候又觉得很远离上帝，我们该如何的去应对呢？ Ya, jadi tetap datang ya kebaktian-kebaktian doa kita ya. Jadi kita Masih terus mau belajar ya. 我希望你们都很殷勤的来祷告会，让我们可以一起学习。 Oke, Tuhan memberkati kita.